Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughatil arabiyyah fusha wa mutafahiman fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah dengan rahmat dan ampunan dari Allah dan bimbingan dari Allah dapat kita berkumpul bersama pada malam ini dalam majlis kami. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan pelajari ilmu yang berkaitan dengan fiqh. Yang mana dalam sambungan kita fiqh mazhab Syafi'i, bab yang pertama menguraikan bab bersuci dan sembahyang. Jadi kita masih lagi dalam tajuk, masih lagi dalam tayamum. Maknanya sunat-sunat tayamum kita dah bahaskan. Mula-mula sekali yang termasuk itu adalah sebab-sebab tayamum. Ketiadaan air sama ada hissi atau yang air dalam bentuk zatnya ataupun air yang menumpang pada sesuatu benda, contoh macam wet tissue kan, yang mana ketiadaan air. Airnya dalam bentuk yang air yang biasa ataupun zat air itu menumpang pada sesuatu, macam dia duduk pada kain tuala ataupun dia duduk pada wet tissue lah, kata tisu. Air yang mana? Air mutlak itu. Yang kedua, air terlalu jauh daripadanya. Yang ni sebab-sebab lah. Tidak boleh menggunakan air sama ada hasi seperti air itu yang mana dikawal oleh musuh. Ini pun kita dah belajar. Kemudian air yang tercemar, yang kita tak boleh nak gunakannya untuk berwuduk. Yang keempat, cuaca yang terlalu sejuk. Air yang boleh jadi terlalu panas ataupun terlalu sejuk yang memudaratkan kita untuk bila mana kita menggunakannya. Maka itulah sebab-sebab tayamum. Dan syarat tayamum kita dah masuk, rukun-rukun tayamum pun kita dah masuk, sunat-sunat tayamum pun baru habis. Dan pada malam ini insya-Allah kita sambung bertayamum selepas masuk waktu. Mana kita nak tayamum ni, dia bukan boleh bila-bila nak tayamum dan nak solat. Maka bila nak tayamum tu untuk sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Kita sambung pada muka surat 110. Yang mana sebenarnya orang yang telah cukup sebab-sebab yang bertayamum tidak boleh melakukannya untuk menunaikan sembahyang fardu kecuali setelah masuk waktu. Dia kata orang yang mana pengarang kata yang telah cukup sebab-sebab, maknanya tak ada ayat, tak ada yang membolehkan kita untuk bertayamum. Adapun air itu kita gunakannya untuk minum dan untuk keperluan seperti memasak dan sebagainya. Ada sebab-sebab tu lah, banyak sebab-sebabnya. Jadi sebab-sebab tu maknanya dah cukup dah. Tapi yang mana masih boleh kita bertayamum tak untuk melaksanakan sembahyang fardu. Ini belum lagi kita. Orang yang telah cukup sebab-sebab, yang bertayamum, sebab untuk dia bertayamum, tidak boleh melakukannya, tak boleh melakukannya itu tayamum untuk menunaikan sembahyang fardu. Untuk sembahyang fardu kecuali setelah masuk waktu. Jadi kalau kita nak sembahyang zuhur contohnya kita mula start pada lepas subuh tu tak ada air lah, tak ada air. Start daripada lepas subuh, kemudian zuhur akan masuk dalam pukul 1, 5 minit. Zuhur masuk, tak ada air. Hanya ada air untuk kita minum dan masak sahaja, keperluan lain. Air-air lain tak ada. Langsung tak ada. Kita pun tak spare air dan air tangki pun tak ada. Ni kita boleh hadapi sesuatu isu ni biasanya kita berada di tempat-tempat yang kita bermalam, berkemping. Kalau macam di tepi pantai mungkin, ataupun di dalam hutan, ataupun kita mana-mana yang mana kita boleh, kita duduk berkemping biasanya. Kalau kat rumah tak ada masalah sebab tangki kita ada air spare. Kita ada air tangki. Kalau di tanah Arab boleh jadi. Di hotel-hotel ataupun di tempat-tempat mana penginapan, setengah-setengah tu dia pakai air direct. Macam kita yang mungkin boleh berlaku, contoh kita ambil bayangkanlah di rumah kita yang tidak ada air.
Zaman tak ada air dalam masa lebih kurang lepas subuh. Kemudian masuk waktu zuhur 1:05 minit. Kan? Ini 1:15 ke 1:10 lebih kurang. Boleh tak kita nak tayamum awal lagi? Maknanya kita nak sembahyang zuhur sehari pukul 1:10. Yang mana dah cukup sebab untuk kita bertayamum. Maknanya sebab tu dah ada. Memang tak ada air untuk kita untuk berwuduk. Maka ada air itu untuk kita makan, untuk kita gunakan untuk minum sahaja. Jadi pukul 1:10 itu masuk zuhur 1:10. Kita nak tayamum pukul 12.30. Maknanya kita tayamum pukul 12.30 untuk gunakan, kita nak gunakan tayamum pada 12.30 tu untuk zuhur, waktu zuhur tu. Sah tak tayamum tu? Boleh tak kata digunakan tayamum? Mana sebelum masuknya waktu, maka tayamum kita itu tak sah. Dia kena masuk waktu zuhur tu untuk sembahyang zuhur, maka kita kena bertayamum untuk sembahyang zuhur itu pada masuknya waktu zuhur tu. Ni kata lepas masuk waktu zuhur barulah kita ada dia boleh untuk kita bertayamum, menggunakan tayamum tersebut untuk melaksanakan solat fardu. Adapun kita tayamum sebelum itu tidak sah tayamum kita itu untuk solat fardu yang kita nak sembahyang zuhur tu kata. Kalau asar pula, boleh tak kita gunakan tayamum waktu zuhur tadi untuk nak sembahyang fardu asar? Jadi kat sini saya ada pembahasan lah. Kita ambil yang dalil daripada yang pertama ni dulu. Okey, kita tengok. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang bermaksud, sesiapa sahaja dari kalangan umatku yang mendapati sembahyang, yang ini masuk waktu, maka hendaklah dia bersembahyang. Ini kata, ini dalil yang secara umumnya ini. Kalau tengok yang ini macam tak ada kaitan, sebab memanglah kalau masuk waktu baru kita sembahyang. Begitu juga dengan tayamum, dia letakkan kaedah qiyas yang ini. Bila masuknya waktu, barulah boleh kita bertayamum dan menggunakan tayamum tersebut untuk sembahyang, berbeza dengan wuduk. Satu lagi hadis itu. Menurut riwayat di sisi Imam Ahmad, yang bab yang kedua, pada hadis yang kedua ke 22. Di mana saja aku mendapati sembahyang, iaitu masuk waktu, aku bertayamum dan sembahyang. Jadi apa yang Nabi buat ini daripada hadis yang kita baca, yang mana Nabi apa kata yang Nabi habaq sini, di mana sahaja aku mendapati sembahyang. Ini apa dimaksud dengan sembahyang itu adalah masuk waktu. Di mana sahaja aku mendapati, yakni masuk waktu sembahyang, aku bertayamum dan sembahyang. Bermakna Nabi sembahyang untuk sembahyang fardu, Nabi tunggu masuk waktu dulu, barulah Nabi bertayamum, dan Nabi akan menggunakan tayamum tersebut untuk melaksanakan sembahyang. Ini dia kata bertayamum selepas masuk waktu. Mana kalau sebelum masuk waktu dan kita bertayamum, maka tayamum kita itu tidak boleh, tak sah kita untuk menggunakannya untuk sembahyang fardu. Contoh kalau kita wuduk kita boleh wuduk awal kan. Kadang kita pergi masjid 12 kalau kata zuhur 1:10. Kita kalau 12 lebih tu 12:45 tu dari rumah dah wuduk lah. Dari rumah tu 12:45 tu kita dah wuduk dah. Macam maghrib tadi. Maghrib tadi kalau yang mana rata-ratanya kita dah pada rumah tadi, sebelum masuk waktu kita dah wuduk dah. Itu dalam hal wuduk tidak jadi masalah. Kalau dalam tayamum, kalau nak bertayamum maka azan dulu masuk waktu maghrib tadi. Barulah kita bertayamum, kemudian kita gunakan tayamum tersebut untuk solat, melaksanakan solat maghrib kita. Yang ini pendapat dari mazhab Syafi'i yang kita baca yang pada malam ini. Ini kalau mazhab lain adalah dia punya pencerahan dalam mazhab yang lain menggunakan hadis yang lain. Kata kedua-dua hadis di atas menunjukkan bahawa tayamum itu berlaku ketika didapati sembahyang. Yang mana tayamum itu berlaku ketika kita nak sembahyang, dan sembahyang tidak didapati melainkan setelah masuk waktunya. Tak ada sembahyang melainkan lepas masuk waktunya. Maknanya tayamum dulu, tayamum untuk mana? Tayamum tu wujudnya tayamum yang mana? Bila mana wujud tayamum? Bila kita nak
melaksanakan sembahyang. Dan sembahyang pula takkan ada melainkan setelah masuk waktunya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, mana setiap kali kita nak bertayamum, maka kita kena tunggu masuk waktu bertayamum dan kemudian kita solat. Jadi ada tentang sirah Nabi macam mana senang tak orang-orang Arab ni ketika zaman Rasulullah ni untuk bertayamum kalau tak ada air. Biasanya di tanah Arab ni kalau musim panas, saifi dia panggil, masa saifi, musim panas memang tak ada air lah. Jadi kalau macam zaman Rasulullah itu pembinaan awal Masjid Nabawi yang bertiangkan pokok batang dari batang kurma kan. Kemudian lantainya berlapikkan pasir. Kalau tu senang lah nak tayamum dah. Kalau tak dayak dia dalam masjid tu dia boleh tayamum dah. Ada pasir, semua pasir kat situ. Kalau kita mungkin kita punya wakil kita, uruf negara kita, di negara kita susah untuk bertayamum. Kerana kita nak kena cari debu. Lepas tu Allah buat persesuaian. Kalau kita negara kita memang susah nak bertayamum, tapi tak ada masalah untuk kita cari air. Kita kaya dengan air. Tak pernah lagi kita setakat kita tayamum kerana tak ada air. Kan? Persesuaian dengan negara Arab pula. Allah bagi tu musim panas. Dia boleh jadi kat sana memang kata kalau kemarau simpanan air tak ada. Untuk minum sahaja dan untuk makan, untuk masak. Yang lain istinja menggunakan batu kalau kita buang air. Lepas tu dia tayamum, rajin bertayamum kerana kepanasan di negara tersebut. Sesuailah dengan pasir di rata-rata. Pasir halus itu di dalam masjid pun boleh ada. Kan? Masjid Nabawi ketika itu berlapikkan pasir sahaja. Nak sembahyang tayamum kat dalam masjid tu kan. Terus tayamum, sekali terus sembahyang. Ya, masuk waktu tayamum dalam masjid, terus sembahyang. Kerana di tanah Arab itu masa mana ketika zaman Rasulullah bila musim panas ada masalah dalam untuk mendapatkan air, maka mudah untuk bertayamum. Di mana saja boleh bertayamum. Kalau kita duduk di Mekah macam tu juga, di Madinah, ya, kaki kita penuh dengan debu, kan? Kerah jadi kaki kita. Padahal pakai sokin lah, masih lagi berdebu. Kalau di masa Ustaz Jordan dulu macam tu lah. Dalam rumah ada debu masuk. Kita duduk jalan-jalan, ada bawa masuk debu tu, duduk masuk main dalam rumah. Pintu rumah kita masuk tu ada debu-debu halus. Debu ni kalau kita tengok betul-betul debu pasir, dia berat lah. Dia tak macam habuk, dia mudah terbang. Dia kalau ribut pasir ni, kalau angin dia memang kuat. Mana debu-debu halus tu dia punya apa, dia memang berat. Kata dia nak macam dekat kat kita, dia akan jatuh macam pasir juga. Jatuh kat bawah. Kita tengok memang kata angkat-angkat tu dia memang berdebu lah. Kat mana-mana saja ada debu. Itu mudah untuk bertayamum. Berbalik dengan negara kita tidak ada masalah yang untuk bertayamum ni. Bertayamum pun sebab ada masalah tertentu kerana patah tangan ataupun kerana luka. Tak boleh kita nak berwuduk, luka yang tak boleh kena air. Itu je kalau kita nak tayamum pun. Accident kau jatuh motor kau sekali soyak kulit ni, nak wuduk tak boleh. Maka digantikan tayamum pada tempat-tempat yang luka tu. Itu je kita guna. Yang lain tu saya rasa tak pernah lagi guna. Kan? Tak ada air, berapa hari tak ada air? 2 hari 3 hari masih lagi ada besen, ada baldi, ada ketum untuk simpan. Saya lalu air mari lah. Tak air. Kalau di tanah Arab macam mana bersesuaian. Jadi kat sinilah kata bila berlaku, mungkin boleh berlaku di negara kita kemarau yang berpanjangan sehingga kita tidak ada air. Kan ini boleh berlaku. Yang mana tentang tayamum, kaedah dia ada sahnya tayamum itu setelah masuk waktu solat. Masuk waktu solat dan kita bertayamum dan terus melaksanakan sembahyang tersebut. Kalau kita sembahyang lambat, sembahyang zuhur pukul 3 pukul 4, maka kita tayamum je bila lepas masuk waktu kita boleh tayamum. Dan simpan tayamum kita untuk sembahyang zuhur tu. Contoh zuhur 1.10 masuk. Okey, masuk waktu zuhur. Dah azan, kita bertayamum dulu. Lepas azan kita tayamum, kemudian kita nak sembahyang bila? Pukul 3, pukul 4 ataupun pukul 4, sembahyang lambat sikit ataupun pukul 2.30. Boleh tak guna tayamum tadi untuk sembahyang zuhur kemudian? Boleh guna. Sebab mana? Setelah masuk waktunya untuk sembahyang fardu itu juga. Yang mana? Sembahyang asar boleh tak? Kita tengok dalam pencerahan. Tayamum untuk setiap kali sembahyang fardu. Mana tayamum untuk setiap kali sembahyang fardu. Setiap kali nak sembahyang fardu kena tayamum.
Kita dah belajar ada tayamum macam mana, senang kan, dia tak susah pun. Tak ada kaki tak ada. Buka dengan tangan saja. Lepas tu pakai debu dia pun, debu yang mana yang halus tu kata tak banyak pun debu tu. Macam kalau kita nak praktikal ni, kita gunakan bedak selalunya. Ataupun kalau boleh beli kat kedai kitab ada tu kan, debu abu apa nama habuk tayamum tu. Kata debu tu dalam macam petak macam sabun tu. Jadi kita boleh kikis kat situ, kita buat pula sikit lah. Okey, kita tengok. Satu tayamum hanya untuk satu sembahyang fardu sahaja. Ia boleh digunakan untuk sebanyak mana sembahyang sunat yang dikehendaki, termasuk sembahyang jenazah. Mana satu tayamum boleh guna untuk apa-apa sembahyang sunat, dan satu tayamum boleh gunakan untuk sembahyang jenazah. Untuk sembahyang jenazah, banyak kali sembahyang jenazah pun boleh juga sini. Oleh itu apabila dia hendak menunaikan sembahyang fardu yang lain, dia hendaklah bertayamum semula sekalipun dia belum berhadas selepas tayamum pertama. Yang mana kat sini contoh, dia tayamum waktu zuhur tadi untuk sembahyang fardu zuhur. Dia tayamum lebih kurang dah masuk zuhur ke 1.10. Kemudian dia bertayamum dan dia sembahyang zuhur. Dengan tayamum tersebut dia boleh menggunakan beberapa untuk sembahyang sunat, ba'diyah ke, sembahyang hajat ke, apa saja sembahyang sunat lah, dan sembahyang jenazah pun boleh juga. Kemudian masuk waktu asar, maka sekalipun dia tidak berhadas, mana dia tak pergi kencing, tak berak, dia tak terkentut, mana wuduk dia belum tak batal lagi, tak terbatal wuduk dia. Kemudian masuk waktu asar, maka boleh tak diguna tayamum tersebut untuk sembahyang asar? Tak boleh. Maka bila nak sembahyang asar, dia kena tunggu masuk waktu asar, dan masuk dengan waktu asar dia kena tayamum dengan tayamum yang baru untuk sembahyang asar. Maknanya setiap kali solat fardu, setiap kali solat fardu dia ada tayamum dia sendiri. Maknanya untuk satu tayamum untuk satu solat fardu, biarpun kita punya wuduk itu tak terbatal. Itu mana yang dikatakan ni belum berhadas, kata bertayamum yang mana dia hendaklah bertayamum semula sekalipun dia belum berhadas selepas tayamum pertama, sama ada sembahyang tersebut tunai atau qada. Sembahyang qada yang kita telah lakukan, yang mana yang telah kita tinggal yang dahulu, kita tertinggal atau sengaja tinggal, yang mana kita nak qada pun kita menggunakan tayamum yang lain. Maknanya kita dah sembahyang zuhur, contoh sembahyang zuhur dengan satu tayamum, nak qada pula sekali lagi menggunakan satu tayamum yang lain pula. Maknanya kena dua kali tayamum lah. Tayamum yang pertama untuk sembahyang fardu zuhur yang kita tunai, tayamum yang kedua kita gunakan untuk sembahyang qada gitu. Yang ni mana pendapat daripada mazhab Syafi'i, dan dalam mana kitab yang kita baca pada hari ni. Adapun masalah lain kita boleh ambil lah macam mana cara tu. Kalau kita tengok majlis fatwa, dia akan bahaskan tentang tayamum ni, sama ada yang mana yang memudahkan kita dan mana yang agak susah, agak sukar untuk kita nak ikut, maka kita boleh taklid dengan mazhab yang lain atas sebab-sebab tertentu. Kadang-kadang kita taklid ni, kita ikut mazhab yang lain ni atas yang mana permasalahan yang berlaku pada kita. Kalau kita nak buat macam ni rasa senang lah kan. Kalau susah, kalau anda kata tak dayak lah kan. Kalau debu pula tak ada, susah nak dapat debu, maka kita boleh ambil mazhab yang lain yang berpandangan untuk satu tayamum dia boleh gunakan untuk solat fardu yang lain, atas sebab-sebab kerana atas kemaslahatan atau atas kesukaran untuk kita nak dapatkan debu tersebut. Memang susah nak dapat debu kan tempat kita. Kalau nak dapat pun, kalau kita tengok tanah kat depan rumah kita punya masjid ni pun, kat depan rumah kita semua dah ada rumput, tanah tu semua basah kan, tambah hujan. Kalau hujan ada air lah, kalau kering sekali pun dia masih lagi dalam basah, dia tak dapat debu. Melainkan kalau tanah merah tu, tanah orang buat rumah tu, ataupun tanah orang duk tanam, tanah merah, bakar tanah sampai dia menjadi debu kan. Kita bakar bagi kering tu sampai jadi debu, baru boleh kita guna pakai. Nak dapatnya debu agak susah ni.
Jadi itu boleh kita menggunakan taklid mazhab lain atas kadang-kadang majlis fatwa, majlis fatwa Perak ataupun negeri ataupun mufti-mufti berpandangan mana yang memudahkan kita atas kemaslahatan. Kalau kita nak dapat debu agak susah, lepas tu kena pula setiap kali nak solat fardu kena tayamum yang lain. Kalau yang mana di tanah harak tu tak ada masalah, kerana debu di merata-rata tempat. Jadi kita boleh tengok dalam mana bila hadapi sesuatu masalah yang sedemikian, boleh kita tengok majlis fatwa mana dia akan beri pendapat-pendapat dari kalangan ulama berdasarkan kita boleh ambil berdasarkan kemudahan ataupun kesukaran kita yang kita hadapi itu. Kita tengok hadis ni. Al-Baihaqi yang mana telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, hendaklah seseorang itu bertayamum untuk setiap kali sembahyang sekalipun tidak berhadas. Sayyidina Umar kata apa? Ibnu Umar, Abdullah bin Umar kata apa? Yang mana dia kata, hendaklah seseorang itu bertayamum untuk setiap kali sembahyang. Maknanya satu kali untuk satu sembahyang fardu, satu tayamum. Sekalipun dia tidak berhadas, sekalipun wuduk dia itu masih terjaga, dia tak kentut, tak berak, tak kencing dan sebagainya, dia tak boleh sambung wuduk tu untuk dua sembahyang fardu, maka kena juga tayamum untuk satu kali solat. Okey, ini tentang bertayamum ni masuk dalam bab-bab. Dia sebenarnya kat sini dia tak termasuk dalam syarat rukun. Dia masuk dalam beberapa pandangan daripada mazhab Syafi'i tentang sah tak tayamum kita, macam mana nak gunakan tayamum tu, bila mana tayamum tu boleh digunakan. Tapi kalau kita tengok dalam syarat dia, syarat dia ada 5 tu yang kita masuk yang 4. Boleh kata nombor 1 syarat tu kita masuk dalam nombor 1 juga. Rukun ni tak banyak, 3 ni. Kita tengok selepas dalam mana tayamum kata. Masih lagi dalam tayamum. Tayamum adalah ganti kepada mandi wajib. Ini tentang ada satu sahabat Nabi kan. Ada satu cerita yang dia mimpi dalam keadaan dia terluka parah di kepala. Kemudian dia bermimpi. Mimpi ni apa dia yang mengeluarkan mani. Ada keluar air mani dalam ada mimpi. Kemudian dia tanya, patutkah dia? Adalah hadis tersebut yang saya ambil yang ringkas lah, kefahaman mafhum dari hadis. Dia tanya pada sahabat yang ada tu, dengan keadaan dia yang luka ni, dia kena mandi ke dia boleh, adakah aku harus untuk bertayamum? Jadi ada beberapa di kalangan sahabat dia ni suruh dia mandi. Kemudian dia mandi dan akhirnya mati sahabat, meninggal. Kemudian Rasulullah kata, yang panggil yang berapa, 3 orang kalau tak silap, yang suruh dia mandi itu. Rasulullah kata penyakit bagi yang tidak tahu ni. Ini penyakit. Kalau tak tahu bertanya. Nabi Habak selalu kata, so dia tanya, kalau tak tahu tanya. Kan? Kemudian Nabi kata apa? Bagi orang yang luka, yang mana luka parah di kepala kau, di bahagian badan sebagainya, dia boleh menggantikan. Kalau mana tak boleh mandi, digantikannya hadas besar itu dengan, kalau ikut kena mandi wajib, ada besar, dia boleh gantikan dengan tayamum. Nabi suruh bertayamum kalau mana dia datangnya hadas besar, dia kena mandi wajib. Kalau ikut kena mandi wajib, tapi kerana ada sebab-sebabnya, jadi dia boleh tukarkan mandi wajib itu dengan tayamum. Tak perlu dia nak guling kat dalam debu, guling dalam kasiak sampai habis dia punya. Hanya tayamum seperti biasa sahaja. Jadi kita tengok tajuknya, tayamum adalah ganti kepada mandi wajib. Apabila cukup sebab-sebab tayamum, bertayamum. Mesti dia habaq kat sini pengarang kata apabila cukup sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab yang boleh membawa kita pada bertayamum. Dah cukup sebab dia, maka ia merupakan ganti kepada mandi bagi sesiapa yang berhajat melakukannya. Maka dia ganti pada mandi. Selalunya kalau kat tempat kita,
Kalau mandi wajib tak boleh, kita nak tukar dengan tayamum, atas masalah apa? Sebab-sebab yang kita hadapi. Operation boleh kata. Operation di bahagian kaki, patah kaki, patah tangan, ataupun apa saja sakit yang luka, yang perlu untuk membalutnya, yang wuduk tak boleh kena kat tempat tersebut. Kalau patah, kalau kita belajar itu al-asaib dengan dia yang mana patah dengan luka yang mana yang perlu pada balutan. Itu saja yang rasa yang kita hadapi. Yang mana tiba-tiba dalam keadaan kita tersebut dah balut tak boleh buka luka tadi, mimpi, sehingga kita memerlukan untuk mandi wajib. Jadi dalam keadaan macam tu, dalam keadaan yang macam tu, kita nak mandi wajib ke kita nak bertayamum? Sebelum ni kata Ustaz tanya, kalau kita lah masa muda-muda dulu, kot ada yang pernah aksiden, pernah balut badan, tiba-tiba dia keluar air mani. Lepas tu dia buat macam mana kalau dulu? Kalau dah tahu tak apa, dah tahu kita gunalah kaedah yang tahu ni sebelum ni. Ada macam-macam kaedah kan. Tempat-tempat yang mana yang kena balut tu ada yang gunakan plastik tutup tempat luka tu lagi, yang tempat luka tu dia sapu saja kan. Sini ada macam-macam lah. Kalau kita tengok kaedah yang mana tempat yang luka ataupun patah kita boleh sapu dengan air saja. Ada setengah pendapat, tapi pendapat tu kita tak guna pakai. Kita gunakan yang mana kalau luka ataupun patah yang dibalut, kita tak boleh mandi wajib, kita tayamum. Nah, yang ni kata. Kita tengok dalil Allah. Dalil daripada Quran. Bukan Nabi yang habaq, Allah tu yang habaq pada kita. Kalau kita berada dalam keadaan dalam masalah tertentu. Okey, kita tengok dalilnya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dia kata, dan jika kamu berjunub, maka bersucilah. Ini dalam keadaan yang biasa. Kalau berada dalam keadaan junub, mana dia hadas besar lepas pada jima ataupun dia mimpi yang keluarnya mani itu, maka bersucilah pada asalnya itu dengan air. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, kita sakit ni dikatakan sakit dalam keadaan yang kita tak boleh untuk mandi dalam keadaan kita berjunub, atau dalam perjalanan, ini ala safarin, atau dalam perjalanan dan dalam keadaan kita bermusafir yang kita tak ada sumber air. Kalau masa dulu kalau musafir pada zaman Nabi itu, dia ada air, dia bawa air itu untuk minum sahaja. Bayangkan kalau Mekah ke Madinah itu kita naik bas 5 jam, naik kereta api lagi 2 jam kan. Dalam keadaan yang laluan dia itu memang tak dapat air, tak ada air, susah. Kalau negara kita nak cakap naik kalau kita naik unta pun, kita naik kuda pergi satu tempat ke satu tempat. Kalau kata zaman dulu kan, 1400 tahun lepas, orang dulu, tok nenek moyang kita naik kenderaan itu kuda, kereta lembu ke, nak pergi satu tempat ke satu tempat, ada air tak masalah di negara kita, laluan hutan. Tapi kalau yang dikata ni, Allah kata au ala safarin, dalam keadaan yang musafir itu dia pergi daripada Mekah ke Madinah, kemudian jalan tersebut itu penuh dengan padang pasir kan. Padang pasir memang susah cari air, memang tak ada air pun. Air dia bawa tu untuk minum sahaja. Ini kata, bila dalam keadaan, Allah kata kat sini, bila dalam keadaan junub, maka bersucilah. Seperti biasa kalau ada air. Kalau tak ada air dan dalam mana kita sakit, sakit kita tidak boleh menggunakan air untuk mandi hadas besar, ataupun dalam perjalanan dalam keadaan musafir, yang kita dalam keadaan musafir itu tiba-tiba kita dalam keadaan junub, mimpi dan sebagainya, tak ada air juga. Atau seseorang kamu datang dari tempat buang air, hari ini dia tak ada wuduk, dalam keadaan dia berhadas kecil, dia lepas berak lagi, dia nak sembahyang, dia pergi kat tandas itu, dia pergi lepas buang air tadi, dalam keadaan dia di rumah ataupun musafir yang tidak ada air ketika itu, kemudian dia dalam keadaan berhadas, maka kat sini Allah bagi tayamum untuk kita. Atau menyentuh perempuan, aula mastumun nisa. Ini dalam masak kita ambil dalil ni, sentuh orang perempuan sentuh laki, laki sentuh perempuan, yang boleh membatalkan wuduk. Kalau tak ada wuduk,
Maka untuk kita bila nak sembahyang, maka jadilah sekali Allah kata, lalu kamu tidak mendapati air dalam 4 perkara tadi, tak ada air, maka bertayamumlah. Allah Akbar. Fatayammamu. Allah Akbar. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Ini Allah Akbar. Sekali lagi saya ulang surah Maidah ayat ke-6. Dan jika kamu berjunub, maka bersucilah. Ini seperti biasa, kalau dalam keadaan junub, sucilah. Dengan mana? Dengan air. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau seseorang kamu datang dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapati air, dalam perkara tersebut, 4 perkara tersebut yang kita hadapi, sebenarnya untuk kita nak ambil wuduk untuk sembahyang. Kalau tak ada air untuk kita berwuduk, maka Allah kata, maka tayamumlah. Fatayammamu. Maka tayamumlah atas 4 perkara yang kita hadapi tadi. Bila mana dalam 4 perkara yang kita hadapi tadi, dan kita nak sembahyang, tapi tak boleh nak ambil wuduk kerana ketiadaan air, ataupun kerana kita tak boleh berwuduk atas badan kita ni luka, kepala luka dan sebagainya, tak boleh kena air, maka Allah habaq kat sini, fatayammamu. Ya Allah sendiri habaq, maka tayamumlah kamu semua yang menghadapi masalah yang sedemikian. Jadi kita ambil satu dalil, kata sentuh antara lelaki dengan perempuan batal nak sembahyang. Betul ya Allah kata kat sini, kalau kita nak sembahyang, kemudian kita tak ada air, kita nak sembahyang kan, kita dah, contoh kita nak sembahyang kan, kita dah sentuh antara perempuan dengan lelaki, maka kat situ tak ada lah wuduk. Bila tak ada wuduk, kita carilah air untuk berwuduk, kemudian tak ada air, maka Allah suruh apa? Tayammum. Maknanya kat sini dalam dalil ini menunjukkan bahawa menyentuh antara perempuan dan lelaki itu membatalkan wuduk, membatalkan wuduk. Ini satu dalil yang kita ambil. Yang ni adalah sakit ni, Allah kata sakit ni, tentang sakit yang Allah bagi keringanan untuk kita bertayamum. Bila sakit yang mana kita tak boleh, kulit kita atau mana bahagian-bahagian dari badan kita tak boleh kena air, luka lah selalunya, ataupun patah. Yang ni dikata, maka gantikanlah kamu dengan tayamum. Yang ni dalam dalil ni sangat jelas dengan apa ya Allah bagi, Allah habaq kat kita. Tapi macam mana caranya, kita tengok Rasulullah ajak hadapi masalah-masalah yang dihadapi ni oleh Rasulullah ni, banyak semua dah ada dah kan. Jadi kita tengok daripada hadis-hadis yang Nabi bawa pada kita ini. Kita tengok hadis seterusnya. Al-Bukhari 341, Muslim 682 telah meriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, katanya, kami bermusafir bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sembahyang bersama-sama orang ramai. Tiba-tiba terdapat seorang lelaki yang memencilkan dirinya kerana tidak mendirikan sembahyang. Jumpa satu orang tu duduk diam je, duduk nyorok kata, tak sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah yang menghalang kamu daripada sembahyang? Punya Nabi dia punya akhlak punya baik. Dia kata kalau kita nampak orang menyokok tak sembahyang, kita kata apa? Mencuri ke? Curi duit masjid. Atau nyokok tu tak sembahyang. Rasulullah tanya apa? Apa benda apa yang halang kamu untuk kamu tak sembahyang? Nabi tanya, cara Nabi tanya. Kita tak, kita kalau sangka buruk tu lebih banyak daripada sangka baik. Contoh, kalau orang tu tak sembahyang, nampak kita tanya, kita tak tanya pun, kata kita tuduh kata ada buat benda-benda yang tak elok. Jadi inilah kata Rasulullah, apakah yang menghalang kamu daripada sembahyang? Jawab dalam kita sebut, aku telah berjunub dalam keadaan musafir itu, dan aku tidak ada air. Dia tak bawa air, nak sembahyang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menggunakan tanah, sesungguhnya ia memadai untuk kamu. Padahal kalau dalam keadaan junub, hadas besar yang keluarnya mani itu, keluarnya air mani, maka kalau tak ada air ataupun tak boleh nak guna air, maka boleh kita bertayamum. Ini peringatan untuk orang yang ambil tanbih dalam masyarakat, penting. Bila anak-anak ataupun menantu kau, cucu yang menghadapi kemalangan ni, kata orang na'udzubillah yang teruk, mana yang kena balut, patah ke, luka ke, dia berada dalam keadaan junub, kena balut lama, bukannya sehari 2 hari, kadang-kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai setengah tahun kan, luka tak elok-elok lagi, balut tu lama.
Jadi tiba-tiba si anak kau, cucu kau yang mana dah sampai umur tu, dia berada dalam keadaan junub. Mana tok wahan kau, abah-abah ni, ayah ni kena habaq lah. Ambil lah, kalau tak boleh nak ambil, tak boleh nak berwuduk, maka tak boleh mandi wajib tu, tak boleh nak mandi wajib, maka suruh dia bertayamum. Tayamum kan, ganti mana? Ganti yang mana tidak boleh menggunakan air tu. Bila mana dia tak boleh menggunakan air. Ini bukan, kadang benda kecil, benda tu bukannya besar sangat. Patah kaki, patah tangan kena simen, patah kaki terseliuh balut lama sikit, ataupun patah kaki kan kena simen kat kaki, masuk besi. Benda-benda macam tu, benda-benda simple yang pernah berlaku di kita punya dalam keluarga kita. Mungkin boleh berlaku perkara yang macam tu kan. Okey, kalau yang mana, yang ini sangat penting lah tentang yang mana wuduk, tayamum boleh menggantikan wuduk, boleh menggantikan air tadi untuk mandi wajib. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Kita masuk dalam nakbir bab tayamum. Semua perkara yang membatalkan wuduk sebagaimana yang telah disebut dalam masalah wuduk. Apa saja yang membatalkan wuduk, itu yang membatalkan tayamum. Itu secara umumnya. Yang kedua, ada air selepas ketiadaannya. Kerana tayamum adalah ganti kepada air. Apabila asal yang ni air sudah ada, maka batallah bergantinya air tanah. Dalam kita masih lagi dalam berwuduk kerana kita bertayamum. Maka bila ada air, keluar air tu. Elok. Contoh kata kau 1.10 tadi dah masuk zuhur. Kita dah bertayamum. Tak semayang lagi, semayang lambat sikit. Semayang kedua. Tiba-tiba air keluar. Maka wuduk yang mana kita dalam keadaan suci daripada hadas besar dan hadas kecil tadi, kita berada dalam keadaan yang bertayamum. Selepas tayamum kita suci untuk nak laksanakan sembahyang, terbatal perih. Kerana air ada, asal tu ada, maka dia kena apa? Kena ambil wuduk pula untuk sembahyang. Tapi ada dalam beberapa perkara yang ni kita tengok segi sambungannya. Habiskan bab ni, tak habis lah. Abu Dawud 332 dan lainnya meriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tanah yang baik suci adalah adat bersuci bagi orang Islam, sekalipun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Apabila air didapati, maka hendaklah dia membasuh kulitnya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik. Maksud membasuh kulitnya ialah bersuci dengan air. Ini menunjukkan bahawa tayamum akan batal apabila ada air. Maknanya dalam keadaan wuduk, dalam keadaan bertayamum kita bersih tadi, terbatal sekiranya adanya air. Okey, sekiranya air didapati selepas selesai sembahyang, maka sembahyangnya sah dan tidak wajib diqadhakan. Maknanya kita dah bertayamum zuhur tadi, contoh masuk zuhur 1.10. Kita tayamum dan kita sembahyang zuhur secara berjemaah. Habis itu dalam pukul 3 lagi, dalam masa pukul 3 tu ada lagi waktu zuhur masih ada. Tiba-tiba air keluar air. Kata sembahyang kita tadi macam mana? Kena qadha balik tak? Tak perlu qadha. Dalam ni kita tengok pengarang mengatakan sembahyang sah dan tidak wajib diqadhakan. Begitu juga apabila sembahyangnya telah dimulakan, ia hendaklah disempurnakan dan hukumnya sah. Contoh, kau 1.10 tadi dah masuk zuhur dan kita bertayamum. Syarat dia orang kena nak tayamum ni kena masuk waktu dulu kan. Dah bertayamum, kemudian kita sembahyang zuhur secara berjemaah. Dalam masa kita takbir baru Allahu Akbar dah masuk sembahyang, tiba-tiba air keluar. Kena ulang balik tak sembahyang tu? Tak perlu. Sempurnakan sembahyang tersebut dan sembahyang tersebut hukumnya sah. Walau bagaimanapun adalah lebih afdal sekiranya sembahyang dihentikan untuk berwuduk dengan air yang didapatinya. Kalau mana pukul 1.10 tadi masuk zuhur dan kita bertayamum dan kita sembahyang secara berjemaah. Dalam masa kita sembahyang tu ada air lah keluar. Lebih afdal kita berhenti sembahyang, berhentikan sembahyang kita dan ambil wuduk untuk melaksanakan sembahyang. Itu adalah lebih afdal sahaja. Yang ketiga, syaratnya kata yang mana perkara yang membatalkan tayamum. Mampu untuk menggunakan air seperti orang yang telah sembuh daripada sakitnya. Yang ni contoh, dia balut lah, kata balut kerana simen, masih bersimen. Dan contoh saya tahu, yang ni kita ambil contoh. Pukul 1.10
kan. 1.10 dah masuk zuhur. Kemudian dia bertayamum untuk sembahyang zuhur. Dalam masa dia bertayamum, masih ada tayamum untuk melaksanakan fardu zuhur. Tiba-tiba Amai kata apa ramai kat rumah balik. Dia masih dia kata nak cerita orang macam ni, contoh kata orang ni dia patah tangan, simen kat tangan. Ada patah tangan, dia simen kat tangan dia. Kan? Tak boleh nak wuduk. Kena bertayamum juga. Tambah-tambah anggota tangan lengan ni adalah anggota tayamum. Apa yang kita dah belajar balutan pada orang yang patah tadi. Contoh sekali lagi saya ulang, pukul 1.10 masuk zuhur, kemudian dia bertayamum. Dia nak sembahyang zuhur, tiba-tiba ayah main balik. Jom kita pergi klinik. Doktor kata boleh pecahkan simen tu. Simen tangan yang balut tu boleh pecah dah. Pergilah klinik. Habis pergi klinik, pukul 3 tu doktor pecahkan simen. Elok tangan tu seperti biasa. Ada buka balutan kau pecahkan simen semua. Nampak elok, tak ada apa benda yang menghalang untuk dia berwuduk. Maka dia nak sembahyang zuhur dengan tayamum yang dia ambil tadi. Boleh tak? Tak boleh. Batal. Kerana dia mampu untuk mengambil wuduk. Simen dah pecah, elok dah seperti biasa, masih lagi dalam waktu zuhur tu, pukul 3 tu, dia kena ambil wuduk baru. Dia ambil wuduk untuk sembahyang zuhur. Maknanya tayamum tadi terbatal. Kerana dia boleh untuk berwuduk. Jadi masalah ni boleh berlaku pada kita kerana kita memang uruf kita, suasana kita, memang kita bertayamum ni bila kita menghadapi masalah balutan pada badan kita, pada tangan, tambah yang drip air kan, masuk ward misalnya kena drip air, masuk darah kan, pingsan kan, masuk darah sebagainya, memang kita akan hadapi benda-benda yang macam tu. Tapi kalau benda lain tak ada masalah sebab kita tak ada masalah air tu. Okey, seterusnya yang keempat, murtad yang membatalkan tayamum tadi. Kita minta perlindungan daripadanya. Pengarang kata na'udzubillah min dzalik. Minta je. Tapi benda ni boleh berlaku kata. Ini kerana tujuan tayamum ialah untuk mengharuskan sembahyang dan ini bertentangan dengan murtad. Kalau murtad tak sembahyang, dah keluar agama. Berlainan dengan wuduk dan mandi. Kedua-duanya adalah untuk mengangkat hadas. Tayamum lain. Kalau tayamum bila orang tu murtad, maka tayamum terbatal. Berlainan dengan wuduk dan mandi. Mandi hadas dengan mandi wuduk masih lagi sah. Sekiranya masih lagi dia dalam keadaan berwuduk, sekiranya dia murtad ini. Ada kedua-duanya adalah untuk mengangkat hadas yang tadi. Tapi tayamum lain. Yang ini tayamum untuk mengharuskan sembahyang. Istibdal kata menukarkan dan menggantikan wuduk tadi. Tayamum. Jadi boleh nak jelaskan tentang tayamum. Alhamdulillah kita dapat habis dalam bab tayamum. Dalam syarat sebenarnya masih kita ada syarat yang kita bahaskan tadi tentang syarat-syarat tayamum tadi. Jadi insya-Allah pada bulan yang akan datang kita akan masuk dalam solat, sembahyang. Apa itu sembahyang dari segi lughatan atau dari segi bahasa dan dari segi istilahnya. Dan banyaklah hikmat sembahyang atau sejarah sembahyang disyariatkan. Kita masuk sembahyang diwajibkan. Ini dalam sembahyang ini bolehlah kita tengok dalam tu ada doa-doa, zikir dan sebagainya. Dan kita baca-baca dalam sembahyang sunatnya dan fardu dan rukunnya semua itu ada terkandung dalam hadis-hadis yang sahih, ada yang menjadi syariat pada kita. Dan dalam ni, dalam yang mana buku yang kita belajar ni, kita belajar ni, dalam dia menjadi rujukan sebenarnya dalam hal berkaitan dengan permasalahan dalam ibadat kita ataupun rujukan dalam doa dan sebagainya. Dia bukan sekadar untuk kita faham saja, malah dia boleh jadi rujukan untuk kita nak tengok macam mana cara solat, itu macam mana cara Nabi mandi yang berdasarkan nas-nas yang sahih, hadis-hadis yang sahih dan dari Al-Quran itu. Allah Taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna mutakallimin bil lughati al-arabiyyah fusha wa mutamakhiran fi 'ulumha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.